Setahun sekali, pihak sekolah akan menganjurkan perkemahan unit beruniform. Murid berpeluang mendaki bukit bersama rakan-rakan walaupun penat tetapi amat gembira. Seronoknya dapat mandi-manda di kawasan air terjun yang jernih, air yang sejuk dan suasana yang nyaman. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Melayu tahun 5, tajuknya Peka Persekitaran. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak-anak murid mampu mengecam dan membina ayat menggunakan kata adjektif berdasarkan gambar dan frasa. Kemahiran pada hari ini iaitu kemahiran tata bahasa. Cikgu harap anak-anak murid telah pun bersedia untuk kita pelajari berdasarkan buku teks tahun 5, muka surat 51, tajuknya Peka Persekitaran. Sekolah Kebangsaan Seri Damai telah mengadakan aktiviti jelajah di hutan lipur Gunung Pulai, Johor. Afifi turut serta dan menulis catatan aktiviti tersebut. Sabtu, 12 September tahun 2000. 7 pagi, semua peserta berkumpul. Encik Faizal, pegawai perhutanan yang tampan, memberikan taklimat. Beliau dengan suara lantang dan jelas mengingatkan peserta agar mematuhi peraturan keselamatan. Semua peserta dalam barisan yang lurus mendengar dengan telitinya. Setelah taklimat, mereka menikmati sarapan nasi lemak yang enak dan semerbak baunya. 8 pagi, aktiviti jelajah hutan bermula. Suasana di dalam hutan sungguh nyaman. Peserta diingatkan supaya tidak bising dan tidak gopoh kerana denainya bengkang-bengkok dan tidak rata. Menurut Encik Faizal, peserta juga mestilah berwaspada akan tumbuhan mati yang mempunyai batang yang keras dan berduri tajam. Kami mendapati tumbuhan yang mati kebanyakannya memiliki daun yang bujur dan lepir. 9 pagi, semua peserta berhenti rehat. Kedengaran nyaring bunyi unggas. Encik Faizal mengingatkan peserta supaya memilih tempat yang bersih, selesa dan tiada kesan lekuk. Beliau juga berpesan agar peserta tidak duduk hampir dengan rumpun buluh. Tempat itu sering menjadi sarang ular. Ketika berehat, Encik Faizal memberikan panduan jika sesat di hutan. Berdasarkan petikan tentang catatan yang Afifi telah tulis, fokus pada hari ini adalah kata adjektif. Terlebih dahulu, cikgu nak anak-anak murid mengingat kembali apakah kata adjektif. Kata adjektif digunakan untuk menerangkan sifat atau keadaan bagi sesuatu kata nama atau frasa nama. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Latihan pada hari ini, murid dikendaki mengkategorikan kata adjektif kepada 3. Yang pertama, kata adjektif bentuk. Yang kedua, kata adjektif cara. Dan yang ketiga, kata adjektif panca indera. Contoh, kata adjektif bentuk macam bulat, lepir dan sebagainya. Kata adjektif cara pula contoh lambat, cepat. Manakala kata adjektif panca indera ni contoh seperti cantik, ayu dan sebagainya. Jadi kamu lengkapkan latihan yang diberi pada hari ini. Mari kita bincang jawapan yang sesuai. Yang pertama, kata adjektif bentuk. Contoh, lurus, bujur, lepir, bengkok, rata, lekuk, keras. Iaitu menunjukkan bentuk. Manakala kata adjektif cara ada 3. Contoh, gopoh, perlahan, jelas. Manakala kata adjektif panca indera, tadi tampan, kacak, tampan untuk orang lelaki. Bising, selesa, lantang, enak, semerbak, nyaring dan bersih. Jadi ini adalah contoh kata adjektif untuk bentuk, cara dan panca indera. Ada lagi kata adjektif seperti yang kita pelajari iaitu ada pecahan lain yang menunjukkan kata adjektif. Hari ini fokus pada 3 saja. Latihan yang kedua pula, murid-murid dikenaki membina ayat berdasarkan gambar dan menggunakan kata adjektif yang diberi. Ada 3 gambar. Kita lihat yang pertama, gambar yang pertama, perkataan yang diberi ialah tidak bising, menarik perhatian binatang liar dan pegang ranting keras. Berdasarkan gambar dan isi penting diberi, contoh ayat. Kamu buat begini ya untuk ayat ini nak fokus untuk karangan contohnya. Tidak membuat bising ketika berada di dalam hutan. Perkataan kita guna bising. Yang kedua, tindakan tersebut boleh menarik perhatian binatang liar. Contoh binatang liar apa? Kita dah sebut itu.
ular, harimau, singa dan sebagainya. Yang ketiga pula, kamu juga hendaklah memegang ranting yang keras bagi melindungi diri jika perlu. Jika apa-apa berlaku, ternampak binatang liar dan sebagainya, cepat-cepat cari ranting yang keras untuk melindungi diri. Dalam hutan kita tak tahu, berwaspada. Lihat pula gambar yang kedua dan kata adjektif yang diberi. Kesan tapak kaki manusia. Yang kedua, ikut perlahan. Dan yang ketiga, usah gopoh. Contoh ayat. Lihat di tanah, jika ada lekuk tapak kaki manusia. Okay, itu pertama. Yang kedua, ikut lekak-lekuk itu perlahan-lahan. Yang ketiga, usah gopoh dalam perjalanan kamu. Jadi, 3 ayat berdasarkan gambar. Dengan menggunakan kata adjektif yang diberi. Jika apa-apa berlaku di dalam hutan, kalau sesat dan sebagainya, berpandu macam kita jadi jalan pulang, lihat tapak bekas, kesan tapak sebagai panduan untuk pulang. Atau jika tersesat di dalam hutan. Gambar ketiga dan isi penting yang diberi serta kata adjektifnya, dengar secara jelas. Ikut aliran sungai. Berhati-hati dengan tanah yang tidak rata. Contoh ayat, perhatikan sekeliling kamu dan dengar secara jelas jika ada deruan air sungai. Ikut aliran sungai. Berhati-hatilah dengan tanah yang tidak rata. Ini sebagai panduan jika apa-apa berlaku, kita ikut aliran sungai. Jika kita sesat dan sebagainya, kita masih ada air untuk minum, untuk mendapatkan tenaga. Ini panduan dalam hutan. Sebagai rumusan dan penutup berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini, iaitu peka persekitaran, kita kena menjaga alam sekitar ini sebaik mungkin. Kita tidak boleh sewenang-wenang menembang pokok ataupun menceroboh hutan sesuka hati. Lihatlah apa kesannya negara kita yang telah dilanda banjir yang begitu teruk. Lihat pokok-pokok balak yang hanyut di dalam sungai. Kesannya yang menderita adalah penduduk-penduduk kampung. Kesian mereka. Adakah kita nak meneruskan tradisi ataupun perbuatan yang tidak elok ini? Fikirkanlah.